Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Hilmi Bakrozi dengan materi A182-643. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang had asyur ataupun hukum orang minum arak. Al-khamru dari sudut bahasa adalah minuman yang boleh menutup akal manusia ataupun dengan bahasa mudahnya menutup. Dari segi istilah pula adalah minuman-minuman arak. Sudut pandangan ulama Hanafiah pula, al-khamru itu bermaksud air peraman anggur yang jernih, membuak dan berbuih. Dari sudut pandangan ulama lain pula, al-khamru itu bermaksud cecair ataupun setiap cecair yang memabukkan. Dalil pensyariatan hukuman terhadap pesalah peminum arak terbahagi kepada 3, iaitu satu daripadanya adalah dalil daripada surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 2 hadis daripada Rasulullah SAW. Dalil pensyariatan ke atas hukum pesalah meminum arak adalah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sungguhnya arak dan judi dan permujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, yakni keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Dalil-dalil yang selain pada Al-Quran adalah daripada hadis Ibnu Umar, iaitu kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, yang bermakna setiap benda yang memabukkan adalah al-khamr dan setiap al-khamru adalah haram. Riwayat Al-Muslim. Dan hukuman ataupun dalil hukuman ke atas pesalah minum arak adalah daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi man syariba khamra fajliduhu, bermaksud barang siapa meminum khamru hendaklah disebat. Ini adalah daripada riwayat Ahmad. Dan hadis lainnya yang bermakna sesungguhnya dipukul, yakni disebat bagi arak peminum dengan kasut-kasut dan pelepah tamar sebanyak 40 kali. Ini adalah daripada riwayat Muslim. Jadi antara hukum-hukumnya adalah yang pertama, peruntukan hukum. Seperti yang sedia maklum, kita sudah mengetahui bahawa hukum meminum arak itu adalah haram. Yang kedua adalah perbuatan minum. Yang ini iaitu adalah sama ada memasukkan cecair-cecair membuatkan itu melalui halkum atau mengeluarkannya melalui halkum, atau sama ada sikit atau banyak. Dan syarat yang terakhir adalah peminum itu mestilah mukallaf. Yang ketiga adalah niat sengaja, yang ini mereka mengetahui bahawa arak itu adalah haram tetapi mereka tetap melakukannya dengan keadaan sedar dan tidak dipaksa untuk meminum. Baiklah, yang seterusnya adalah cara pembuktian, yang ini untuk mensabitkan kesalahan. Yang pertama adalah ikrar, yang ini pengakuan. Pengakuan ini adalah mestilah dilakukan oleh peminum dan boleh sabit dengan sekali pengakuan sahaja terhadap pengertian dan perbuatan minum. Peminum haruslah faham dengan pengertian dan perbuatan minum arak. Yang kedua adalah syahadah, yakni penyaksian. Penyaksian ini adalah keterangan saksi, yang ini sama ada 2 orang saksi ini melihat si pelaku itu meminum arak dan dua orang saksi ini mesti 2 orang lelaki yang adil. Yang ketiga adalah qarinah, yang ini tanda-tanda yang jelas ataupun kuat. Tanda-tanda yang jelas ini boleh dilihat ketika, maksudnya dari selepas dia melakukan ataupun meminum arak itu, sama ada dia mabuk ataupun dia muntah. Dan apabila dia muntah itu keluarlah arak tersebut. Sebagai ulama menerimanya sebagai salah satu pembuktian, dan sebagian pula termasuk mazhab Syafi'i tidak menerima. Terdapat perbezaan dalam menjatuhkan hukuman kepada pesalah peminum arak. Ini kerana pada zaman baginda SAW, baginda sendiri tidak pernah melebihi 40 kali sebatan. Tetapi pada zaman Sayyidina Umar, beliau telah melakukan 80 kali sebatan, dan ini diakui oleh Sayyidina Ali. Jadi mazhab Hanafi dan Maliki berpegang bahawa 80 kali sebatan ini disabitkan dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, dan ini tidak dicanggah oleh para sahabat. Sekali mazhab Syafi'i pula berpegang bahawa 40 kali sebatan, dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar iaitu 80 kali sebatan, bakinya iaitu 40 kali sebatan itu adalah sebagai ta'zir. Baiklah, terima kasih kepada saudara Yusuf, penerangan yang sangat-sangat mantap tentang asyur. Jadi seterusnya saya akan terangkan tentang bab as-sariqah. Apa yang dimaksudkan dan ditakrifkan tentang as-sariqah adalah
mengambil harta orang lain secara tersembunyi. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Jadi maksudnya adalah, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumannya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baiklah, kita teruskan tentang unsur jenayah curi. Seperti apa yang saya bacakan tadi, Allah telah tetapkan hukum mencuri dalam surah Al-Maidah ayat ke-38. Dan tindakan salah ialah mengambil harta orang lain secara tersembunyi. Dan untuk mencuri ini mempunyai niat. Niat terbahagi kepada dua. Yang pertama, idrak, sedar tindakan itu salah. Yang kedua, ikhtiar, tidak dipaksa oleh orang lain. Dekat sini kita perlu tahu tentang syarat harta yang disabitkan dalam hukum mencuri. Yang pertama, harta yang diiktiraf oleh syarak. Yang kedua, harta milik orang lain, tiada syubhah. Yang ketiga, dalam simpanan yang terkawal. Yang keempat, jenis harta alih, contohnya emas. Yang terakhir adalah cukup nisab. Dalam mazhab Syafi'i dan Imam Malik, yang dinisabkan sebagai harta adalah 1/4 dinar, iaitu bersamaan dengan 3 dirham. Dalam mazhab Abu Hanifah pula, dinisbahkan sebagai 1 dinar atau 10 dirham. Baiklah, seterusnya berkenaan tentang cara pembuktian hukuman mencuri. Yang pertama adalah ikrar. Pencuri sendiri mengaku bahawa dia tidak bersalah. Yang kedua adalah syahadah. Terdapat 2 orang saksi yang adil. Yang ketiga adalah sumpah mardud. Kenapa melakukan sumpah? Sebab tidak dapat putusan dalam yang pertama ikrar, yang kedua adalah syahadah, dan dilakukan yang ketiga iaitu pendakwa perlulah menyuruh orang yang didakwa untuk bersumpah supaya hukuman mencuri itu selesai. Dan jika disabitkan kesalahan, terdapat 2 hukuman yang utama. Yang pertama adalah hukuman secara fizikal, yang kedua adalah hukuman secara material. Berkenaan tentang fizikal adalah potong anggota tangan dan kaki. Berkenaan tentang material pula adalah memulangkan balik harta yang dicuri atau menggantikan semula harta itu dengan jumlah ataupun nisbah yang sama. Sekiranya pencuri melakukan kecurian beberapa kali, dekat sini ada pandangan beberapa mazhab, iaitu yang pertama adalah mazhab Syafi'i dan Maliki, yang di mana bila pencuri mencuri pertama kali perlulah memotong di tangan kanan, kali kedua potong di kaki kiri, kali ketiga potong di tangan kiri, kali keempat potong di kaki kanan, kali kelima penjara sampai mati atau bertaubat. Pada pandangan Imam Abu Hanifah pula adalah kalau kali pertama tangan kanan, kali kedua kaki kiri, kali ketiga penjara sampai mati ataupun bertaubat. Info khas kepada semua, tangan dan kaki akan dipotong di bahagian sendi mengikut jumhur ulama. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada topik yang seterusnya, iaitu had al-hirabah. Apa yang dimaksudkan tentang had al-hirabah? Melakukan rompakan secara individu ataupun berkumpulan dengan kekerasan dalam keadaan mangsa sukar untuk mendapatkan pertolongan. Baiklah, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Apa yang dimaksudkan tentang dalil firman Allah Subhanahu wa taala tadi adalah balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas, atau dipalang kalau mereka membunuh dan merampas, atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang
kalau mereka merampas sahaja, atau dibuang negeri kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum. Baiklah, seterusnya berkenaan tentang rukun yang disabitkan tentang kesalahan al-khirabah. Yang pertama merupakan peruntukan hukuman. Yang kedua, tindakan untuk melakukan rompakan, iaitu contohnya yang pertama mengganggu dan menakutkan orang awam. Yang kedua, mengambil harta secara kekerasan. Yang ketiga, merompak dan membunuh. Yang keempat, membunuh tetapi tidak sempat merompak. Dan rukun yang terakhir, perlukan niat. Yang terakhir sekali berkenaan tentang hukuman yang dijatuhkan berdasarkan kesalahan yang disabitkan ke atas pelaku, iaitu yang pertama, hukuman mengganggu dan menakutkan orang awam. Apakah hukuman ini? Adalah hukuman ta'zir, iaitu buang daerah sehingga mencapai waktu yang sesuai. Yang kedua adalah mengambil harta secara keras. Apa hukumannya? Adalah potong tangan kanan dan kiri secara serentak. Yang seterusnya adalah merompak dan membunuh. Hukum dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad adalah bunuh dan salib selama 3 hari di tempat awam. Jika mencederakan, perlu membayar diat ataupun ish. Dan tindakan yang terakhir adalah membunuh tetapi tidak sempat merompak. Dalam mazhab Syafi'i dan Imam Hanafi, hukuman yang disabitkan adalah bunuh tanpa disalib. Baiklah, itu sahaja berkenaan perbincangan kami berdua pada kali ini berkenaan tentang had asyub, had as-sariqah, had al-hirabah. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.